bahasa Melayu kertas 1, kod dia 1103/1. Ni kod ni biasa awak akan nampak nanti bila peperiksaan SPM bermula. Semua kertas ada kod dia sendiri. Bahasa Melayu 1103, BI lain, bahasa matematik dan sains juga lain. Okey. Kertas 1 bahasa Melayu mempunyai dua bahagian. Ini sebagai pengenalan dahulu. Mempunyai dua bahagian seperti yang awak tahu, bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A mempunyai satu soalan karangan berpandu atau kita panggil bahan rangsangan. Okey, ada gambar. Bahagian B pula mengandungi 5 soalan karangan umum. Okey, bahagian B ni ada 5 dan awak perlu pilih satu sahaja. Seperti biasa. Okey. Format bahagian A atau bahan rangsangan. Okey, keperluan soalan dia. Calon hanya satu soalan dikemukakan dan bahagian ini dan anda wajib menjawabnya. Jadi bahagian A satu soalan saja ada gambar dan wajib menjawabnya. Okey. Sebanyak 30 markah diperuntukkan dan anda dicadangkan untuk menjawab dalam masa 45 minit. Macam mana nanti pembahagian masa tu untuk menjawab? Saya akan tunjukkan. Kelas 5.5 sebelum ni saya ada tunjukkan juga. Okay. Panjang karangan adalah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Ini kehendak soalan. Tapi awak boleh tulis lebih daripada 250 patah perkataan. Okay. Untuk karangan yang cemerlang. Boleh tak buat lebih 250 patah perkataan? Sebenarnya boleh. Yang penting pengurusan masa awak. Okay. 7 jenis bahan rangsangan yang boleh dikemukakan untuk aspek karangan berpandu iaitu gambar, foto atau ilustrasi, gambar rajah, ilustri kartun, pelan, iklan, petikan dan catatan. Paling senang kalau bergambar lah untuk awak bergambar. Seperti soalan modul bimbingan kita, dia bagi gambar sahaja. Betul? Dia tak bagi pun isi kat bawah tu. Jadi awak kena fikirkan sendiri apa isi dia. Okay, pembahagian masa. Pembahagian masa yang sangat efektif penting agar anda tidak terlebih masa yang diperuntukkan. Oleh itu, cadangan agar pembahagian masa adalah seperti berikut. Ini yang pelajar biasa buat, biasa komen bila tak siap. Cikgu tak cukup masa, cikgu tak cukup masa, tak sempat nak tulis. Fokus bahagian A, bahagian B tak buat. Fokus bahagian B, bahagian A tak buat. Atau buat sebahagian saja. Satu kerugian kat awak. Okay, kita tengok pembahagian masa untuk bahagian A. 45 minit. Jadi 5 minit yang pertama awak melihat bahan rangsangan, memahami tema dan tugasan. Ini yang kita akan belajar hari ini, cari tema dan tugasan. Penting untuk awak tidak terpesong daripada menjawab. 5 minit. Yang kedua, merangka isi atau contoh untuk 5 minit. Juga huraian untuk 5 minit. Lepas awak dah nak cari tema, cari tugasan, bagi sedikit huraian 5 minit. Dan 30 minit baru awak menulis karangan. Dalam masa 30 minit menulis karangan 5 perenggan. Perenggan pendahuluan, 3 isi kebiasaannya dibagi dan juga perenggan kesimpulan, 5 perenggan. Dan akhir sekali menyemak 5 minit. Menyemak tu penting. Jangan awak tinggalkan. Kesalahan bacaan, tanda baca dan sebagainya akan ditolak markah. 3 kesalahan, 1 markah. Biasanya calon akan buat lebih daripada tu. Okay, tekniknya untuk menjawab bahagian A, anda hendaklah mengulas bahan, isi, fakta yang diberikan terlebih dahulu sebelum menambah idea anda. Gunakan semua isi yang diberikan. Kalau 3 gambar tu ada isi, gunakan dulu isi anda bagi. Awak jangan guna isi yang lain walaupun awak ada. Guna. Kira kita menjawab bila kita dah guna isi yang dia bagi. Okay. Teknik penulisan karangan berpandu mesti mempunyai pendahuluan, setiap isi yang diberikan, dinyatakan dan kesimpulan. Rancang perenggan anda dengan hati-hati. Pemerengganan sangat penting. Karangan dia mesti ada pendahuluan, isi dan juga kesimpulan. Umpama pendahuluan tu adalah kepala, isi adalah badan dan kesimpulan adalah kaki. Calon kebiasaannya akan meninggalkan kesimpulan. Jadi, satu tubuh, badan, tak ada kaki, lengkap atau tidak? Tidak, awak tak boleh berjalan. Kan? Jadi, kena ingat, kesimpulan penting. Karangan awak tidak boleh dikategorikan cemerlang jika awak tinggalkan kesimpulan. Ingat tu. Kesimpulan boleh 3 ayat pun cukup lah. Yang penting mesti ada. Okay. Anda mesti menuliskan fakta dengan jelas.
Isi fakta itu mesti menjawab soalan yang diberikan. Isi yang umum akan menyebabkan maka anda tidak mendapat kepujian atau cemerlang. Macam mana kita nak tahu isi itu umum? Jadinya bila awak cerita tentang kenyataan, bagikan contoh. Jika tak ada contoh, tak ada yang menguatkan kenyataan awak, tu dikata umum. Okay? Jangan lupa masukkan peribahasa dalam karangan sekurang-kurangnya satu, tetapi peribahasa tersebut mestilah tepat dan relevan dengan isi atau ayat tersebut. Kalau dapat memetik kata-kata pemimpin atau kaitan dengan surat khabar atau televisyen lebih baik kerana anda peka dengan isu semasa. Okay, isu semasa sekarang seperti yang saya beritahu kepada saya 55, 53 isu sekarang tu, awak pun tahu sekarang ni musim penyakit COVID-19. Isu semasa awak kena ingat tu. Okay, perintah darurat itu semua isu semasa yang awak boleh gunakan bila diperlukan dalam karangan awak. Yang kedua, karangan cemerlang ialah karangan yang dapat memperlihatkan kematangan. Kematangan awak boleh fikir luar kotak selain daripada yang kawan-kawan awak boleh fikir. Okay. Bahagian A inilah penilaian untuk karangan bahagian A. Apa aspek yang dinilai? Karangan yang pertama menepati tema. Okey, bahagian A mesti menepati tema. Bahagian B lain nanti yang dinilai. Okey. Yang kedua mempunyai isi-isi penting yang cukup, relevan dan tersusun, isi dalam petikan, isi dalam gambar tadi yang dibagi guna. Ejaan dan tanda baca yang betul. Tengok, ejaan kena betul. Bahasa yang gramatis dan bervariasi gramatis. Kosakata luas dan tepat, awak guna yang lain, perkataan lain daripada yang biasa awak guna. Peribahasa, coran kata atau ungkapan menarik yang digunakan. Tulisan yang jelas, pemerengganan, kesantunan bahasa. Kesantunan bahasa awak tak gunalah bahasa yang kasar. Okay, tulisan yang jelas juga penting sebab sekarang ni Lembaga Perbahasaan Malaysia sedang cuba untuk buat e-marking, maksudnya penandaan secara online. Kertas soalan awak, kertas jawapan awak akan di-scan sebelum dihantar kepada pemeriksa. Jadi kalau tulisan awak tak jelas, bila scan tak terang dan dapat banyak kesalahan bahasa, awak yang rugi kat situ. Okay, pastikan guna pen yang betul, tulisan besar, kemas dan sebagainya. Okay, kelemahan. Apa kelemahan yang awak buat semasa menulis karangan bahagian A? Yang pertama, pengenalan tidak menarik. Pengenalan tidak menarik. Yang kedua, isi tidak menepati tema. Inilah awak suka-suka tambah isi lain yang dibagi dan tak menepati tema. Isi tidak dihuraikan secara umum saja, tak ada contoh dan sebagainya. Huraian tidak bertepatan dengan isi utama. Perenggan tidak seimbang. Okey, contohnya dengan isi yang pertama lebih panjang lagi isi yang kedua. Isi ketiga pula lebih panjang pula lagi pada isi yang kedua juga. Jadi perengganan juga penting. Awak tengok berapa ayat yang awak buat, ayat tu sampai titik lah. Berapa baris awak buat. Lebih kurang je, 9, 10, 9, 10, tidak cemerlang. Okay, banyak kesalahan ejaan, tulisan buruk sehingga sukar dibaca, bahasa yang berbelit-belit dan ayat terlalu panjang, penggunaan perbendaharaan kata yang terhad, isi yang diulang-ulang, kesalahan tata bahasa seperti sendi nama, di, dari dan daripada. Ya, ada lagi nak masuk saya LZ ni. Itu bahagian A. Sekarang kita tengok pula bahagian B. Karangan umum ada 5 soalan tu. 5 soalan dikemukakan dan anda perlu menjawab 1 soalan sahaja. Sebanyak 100 markah diperuntukkan untuk karangan bahagian B. Tadi 30 markah A, B 100 markah. Jadi B ni lebih penting daripada A. Anda perlu menjawab soalan ini dalam masa yang dicadangkan iaitu 1 jam setengah. 1 jam setengah, 1 jam 30 minit. Panjang karangan anda adalah melebihi daripada 350 patah perkataan. Melebihi 350 patah perkataan. Okay, macam mana nak tahu melebihi? Mudah saja kiraan yang biasa cikgu awak pun beritahu. Okay, bahagian B awak buatlah 3 muka surat ke atas. 3 muka surat ke atas jadi dalam 2 helai. Okay. Terdapat 2 bentuk soalan yang disoal iaitu karangan berformat dan karangan tidak berformat. Okay. Untuk lebih 350 patah perkataan, kalau calon buat lebih 350 patah perkataan, pemeriksa tidak akan kira senang cerita. Kita anggap dia telah menjawab. Dia telah menepati apa yang dikehendaki. Tetapi jika awak tulis kurang daripada 350 patah perkataan,
pemeriksa akan kira patah perkataan awak tu berapa, dan kat situ je kita boleh tahu awak punya skor atau markah awak di bahagian mana. Cemerlang mesti tidak kan, kurang. Kepujian pun mesti tidak. Baik, kemungkinan boleh. Kurang memuaskan, macam tu je biasanya. Kalau kurang ni, kalau kurang 350 patah perkataan, kebiasaan markahnya memuaskan atau kurang memuaskan, maksudnya bawah 50. Jadi pastikan lebih 350 patah perkataan. Kalau calon yang pertengahan, tak ada masalah, awak salin balik soalan tu. Apa yang awak tulis dalam buku soalan, buku jawapan adalah patah perkataan yang diterima, walaupun soalan. Jadi kalau awak ambil soalan nombor 5, tulis balik soalan nombor 5 sebelum buat karangan. Jadi kita akan kira juga tu nanti. Okey. Kita tengok karangan berformat dan karangan tidak berformat. Karangan tidak berformat, tak apalah, awak tahu semua tu. Okey, karangan berformat, surat rasmi, surat tidak rasmi, laporan, minit mesyuarat, berita, rencana, dialog, wawancara atau forum, ucapan, syarahan, ceramah, takdimat, ulasan buku, esensi. Biasanya yang awak akan dapat untuk soalan ialah laporan, berita, wawancara, ucapan atau ceramah. Jadi saya bagi 3 format yang biasa awak temui dalam soalan yang sekarang ni. Tengok dalam format rencana. Apa format dia? Cikgu Risa, sekejap. Ada nak masuk. Ada lagi Cikgu Risa ada yang tak accept lagi ni. Okey. Maaf. Okey, saya dah. Okey dah Saya nak sambung. Okey, jadi karangan berformat yang biasalah kita jumpa dalam kertas yang terbaru ni kan. Macam surat tu dah lama dah tak ada. Dia nak tolong awak sebab surat format dia agak susah untuk awak ingat. Tapi senang nak jawab sebenarnya. Okey, karangan rencana. Kalau rencana kena ada tajuk dan juga nama penulis. Untuk karangan jenis syarahan, ucapan, ceramah, pidato kena ada kata penghadapan majlis. Tuan-tuan di tengah-tengah atau orang kita panggil ucapan alu-aluan. Okey, dan akhir sekali penutup dan laporan kena ada tajuk dan juga nama pelapor. Ini karangan berformat yang biasa kita jumpa. Tapi cuba elakkan menjawab karangan berformat. Kalau paling senang pun awak boleh jawablah, tak apa. Tolak markah format saja, 2 markah tak ada masalah. Okey, yang penting awak yakin. Okey, teknik menjawab bahagian B. Bagi karangan bahagian B, anda perlu menulis karangan anda melebihi 350 patah perkataan. Penulisan karangan mesti mempunyai pendahuluan setiap isi dan kesimpulan. Rancang permainan anda dengan hati-hati, permainan sangat penting. Saya kata tetap sama juga tadi, ada kepala, ada badan dan juga ada kaki. Okey, kepala tu umpama pendahuluan, badan tu isi dan kaki tu kesimpulan. Jangan tinggalkan salah satu. Kadang-kadang ada juga calon terlupa, dia terlalu cemas, dia tinggalkan pendahuluan. Jadi dia tak ada kepala, dia ada badan dan kaki saja untuk berjalan. Okey, ingat tu Anda perlu menuliskan fakta dengan jelas. Isi fakta mesti menjawab soalan yang diberikan. Isi yang umum akan menyebabkan maka anda tidak mendapat kepujian atau cemerlang. Dia kata nak elakkan umum, bagilah contoh. Contoh je dah cukup dah untuk elakkan awak umum. Nak awak cemerlang, kita bagi kesan. Kesan umpama kebat. Okay. Bagi memastikan karangan anda pada tahap cemerlang, pastikan karangan anda mempunyai 7 perenggan atau melebihi 3 muka surat. Itu yang kita ajarlah kat sekolah. Bukan negeri Johor ni. Cadangan supaya anda menulis perenggan pendahuluan dalam anggaran 70 patah perkataan, isi dalam anggaran 80 patah perkataan, dan penutup dalam anggaran 70 patah perkataan. Ini anggaran kita nak melebihi 350 patah perkataan dan juga perengganan yang cemerlang, yang seimbang perengganan dia. Jadi pendahuluan dengan kesimpulan, patah perkataan dia boleh sedikit, tapi yang tengah tu mesti seimbang. Isi tu. Jadi jumlah keseluruhan karangan anda ialah 500 patah perkataan dan memenuhi kehendak arahan soalan. Karangan cemerlang ialah karangan yang dapat memperlihatkan kematangan calon. Okey, tengok pembagian masa untuk 90 minit. Masa yang dicadangkan untuk menjawab soalan ini ialah 90 minit. Untukkan masa seperti berikut. Okey, dalam tempoh 90 minit tu apa awak kena buat? Yang pertama sama juga 5 minit. Baca dan memahami arahan soalan. Analisis tema, tugasan atau berformat. Ingat tu.
Ingat untuk bahagian B ada format, ada juga karangan yang berformat. Kemudian yang kedua, menyediakan rangka karangan 10 minit. Sebab apa awak kena sediakan rangka karangan? Bahagian B awak tak ada isi. Awak kena fikir dulu isi tu dalam tempoh 10 minit. Bagi 5 isi. Kemudian sedikit uraian. Cikgu Isa, Ya. Ada lagi? ada pelajar nak masuk lagi. Ada lagi? Okey. Ha. Okey, murid-murid yang lain boleh ajak kawan-kawan sebab kita tak ada masa lagi untuk persediaan ni untuk SPM. Minta rakan-rakan yang lain join. Okey, Cikgu Isa teruskan. Terima kasih. Maaf. Tak apa. Okey, menyediakan rangka karangan, okey, 10 minit rangka. Maksudnya awak conteng dekat kertas soalan awak. Sebelum-sebelum ni kebanyakan yang saya tanda untuk tingkat sekolah, kertas soalan dia bersih. Maksudnya mana awak dapat idea tu untuk menulis? Tiba-tiba datang. Kalau tiba-tiba hilang, masa tu juga awak akan berhenti. Okay, jadi tolonglah rangka untuk bahagian B, rangka karangan, conteng dekat kertas soalan awak tu. Apa isi? 5 isi. Kemudian sedikit uraian atau contoh yang sesuai untuk isi-isi awak. Okay, sebelum awak menulis, jangan terus dapat soalan, awak pilih nombor 2, terus tulis. Tak ada isi awak tulis. Untuk awak rangka dahulu. Tiba-tiba sampai tengah jalan, awak akan stop. Sebab seterusnya awak dah hilang dah, apa nak tulis. Jadi tolonglah rangka dulu, ni penting. Contohnya mengarang, saya accept dulu ya. Okay, mengarang 55 minit. Dekat sejam juga untuk awak menulis tu, 7 perenggan sejam. Dan 10 minit untuk awak menyemak. 10 minit lagi awak untuk menyemak dan susun jawapan awak. Takut ada yang tertinggal dan sebagainya. Dan jumlah masanya ialah 90 minit. Ya, 90 minit. Mesti boleh. Tadi 45 minit, yang ni 90 minit. Separuh daripada masa untuk bahagian A, separuh masa untuk bahagian B. Okay. Okay, apa penilaian untuk bahagian B? Okay, aspek yang biasa kita nilai. Saya accept dulu. Aspek yang nilai pelbagai jenis kata yang luas dan tepat, pelbagai ayat majmuk yang gramatis, laras bahasa sesuai, kosakata luas dan tepat, idea relevan, huraian jelas dan matang, contoh yang sesuai. Idea tu mesti relevan dengan hendak soalan, dengan tugasan soalan tu, idea tu. Jangan pergi dari jauh sangat. Pengolahan menarik dan berkesan, pemerengganan sesuai dan seimbang. Ingat tu tadi saya kata 70-80 patah perkataan dalam satu perenggan. Wacana lengkap, ada kesinambungan idea yang jelas antara perenggan. Jangan tiba-tiba nanti perenggan lain, cerita lain, perenggan lain, cerita lain. Unsur bahasa bervariasi, gaya bahasa menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan menarik seperti bahasa, peribahasa dan sebagainya. Okay, cemerlang juga nanti kalau awak nak cemerlang, saya baru ajar masa 5.3 itu, gunakan kosakata aras tinggi atau frasa-frasa yang menarik. Apa tu nanti saya akan tunjuk sikit lagi. Okay, kelemahan, calon gagal mengarang mengikut jumlah kata yang dikehendaki. Dia minta melebihi 350 patah perkataan. Buatlah lebih 350 patah perkataan. Bila awak gagal, pemeriksa akan kira dan awak memang takkan dapat markah untuk tingkat atas. Maksudnya tingkat pertengahan atau bawah sahaja. Memuaskan, kurang memuaskan. Jadi yang pertama mesti melebihi 350 patah perkataan. Sebab itu adalah arahan. Mampu menulis 7 perenggan tapi setiap perenggan tidak seimbang. Ada jugalah ni kita buat 7 perenggan tapi perenggan nombor 2, 2 baris. Perenggan nombor 3, 5 baris. Tak seimbang. Calon menggunakan peribahasa yang tidak sesuai. Jangan main letak je. Tiba-tiba bagai buaya dengan kucing kan salah dah. Okay, kucing dengan anjing betul kan. Tapi tengok keadaan dan isu yang dikemukakan. Okay. Kosakata yang digunakan terhad atau umum, memulakan ayat dengan salah, menggunakan itu, ini, tetapi, tiba-tiba jadi permulaan ayat. Macam mana tu? Jangan mula macam tu. Idea tidak menunjukkan kematangan calon, menghuraikan 2 isi dalam perenggan yang sama atau 1 isi dalam 2 perenggan. Okey, ini yang kerugian kat awak ni. 2 isi dalam 1 perenggan yang sama. 1 perenggan awak letak 2 isi. Sebenarnya isi yang kedua tu boleh jadi perenggan yang ketiga. Tapi awak letak dalam satu perenggan. Rugi kat awak kat situ.
sebenarnya, uji idea. Jadi tolong tengok. Sebab saya kata rangka senaraikan isi yang awak nak guna nanti. Jadi awak tak akan ulang-ulang semula isi tu dan awak tak akan ambil semula isi tu. Macam tu. Rangka dahulu. Calon terlupa menulis ayat penegas kesimpulan dalam setiap perenggan. Okey, ayat penegas ni pun penting juga untuk pastikan awak. Okey, saya nak tunjukkan. Sekejap Kali nak masuk lagi. Okey. Okey, selamat datang yang baru datang. Dari pengenalan, sekarang ni kita pergi kepada persediaan sebelum kita menulis. Sekejap, saya keluarkan dulu. Okay. Persediaan sebelum menulis. Yang ni lah teknik kita hari ni, sekejap je kita. Okay. Bahagian A, kenal pasti tema dan juga tugasan. Okay, bahagian A saya kata tadi, mesti menepati tema. Mesti menepati tema. Yang kedua, baru tugasan. Bahagian B, mesti menjawab tugasan. Kita ni mula dengan bahagian A dahulu. Okey, tengok soalan dia. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan media sosial. Panjangnya huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Kepentingan media sosial. Okey, tema dia. Tema dia. Media sosial. Media sosial. Tema. Jadi awak punya karangan mesti ada berkaitan dengan media sosial. Itu tema. Kemudian tugasan kepentingan media sosial. Okay, senangnya awak nak ambil, awak ambil daripada macam tema ni, awak ambil daripada soalan yang atas, tugasan ambil daripada gambar. Okey. Ini contoh. Okey. Seterusnya. Soalan SPM tahun 2015. Ada calon-calon yang kita dah buat kan. Okey. Ya, gambar di bawah dengan teliti, huraikan pendapat anda tentang tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Okey. Saya nak panggil lah siapa yang boleh tolong saya bagi tema. Alia tahu tema dia? Alia Maisarah. Boleh bagi saya tema. Sambutan Hari Guru. Saya boleh cikgu. Siapa? Sashi. Sashi. Sambutan Hari Guru. Ya, sambutan Hari Guru tema dia. Jadi kita mesti berkaitan dengan sambutan Hari Guru. Tema, menepati tema dan dia punya tugasan Tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah. Senang je. Bahagian A, kenal tema, tugasan. Okey. Kemudian dia dah bagi 3 gambar, bawah tu dah ada isi dia. Bawah tu dah ada isi dia. Isi yang pertama dia kata menghargai jasa guru. Yang kedua, menggalakkan budaya penyayang. Yang ketiga, mengeratkan hubungan dengan guru. Okey. Huraikan ketiga-tiga isi yang dia bagi dahulu. Okey. Contoh, awak boleh ambil daripada gambar yang awak nampak tu. Okay, gambar tu tunjukkan apa yang awak nampak. Itulah contoh yang sesuai yang awak gunakan dalam karangan. Awak tulis itu saja awak dah menjawab karangan awak. Dah menepati tema tadi, dah tahu Hari Guru. Dan sekarang ni kita nak menjawab karangan awak. Okey. Tengok dalam gambar. Okey, gambar pertama menghargai jasa guru. Apa gambar tu cerita? Kita nampak belakang tu ada mengadakan sambutan Hari Guru. Okey, cara kita. Kedua, mengucapkan terima kasih kepada guru. Nampak kat gambar tu belakang tu ada terima kasih cikgu. Nampak? Kita ambil dulu dalam gambar. Yang ketiga, ketua murid memberikan ucapan mewakili murid. Nampak? Ketua murid. Kita anggap ketua murid pada Hari Guru beri ucapan terima kasih. Mewakili kita kepada guru. Daripada gambar saja. Tengok yang kedua. Menggalakkan budaya penyayang. Okay, gambar tu bagi apa? Tengok. Murid memberi hadiah kepada guru. Okay. Menambah kasih sayang murid kepada guru. Bila awak bagi hadiah, maksudnya awak menghargai, awak menyayangi kan. Kalau tak sayang, takkan bagi, betul? Okay, sekejap Ada yang masuk lagi.
Okay, gambar ketiga mengeratkan hubungan dengan guru. Okey, apa dia buat tu? Murid dan guru membuat persembahan bersama-sama. Okey, buat persembahan bersama-sama. Okey, sebelum membuat persembahan mesti dia ada masa untuk membuat latihan. Guru dan murid pastinya akan meluangkan banyak masa untuk membuat latihan. Semua kita ambil daripada gambar je dahulu untuk uraikan bahagian A. Senang saja. Tapi guna dulu ketiga-tiga isi yang dia bagi. Boleh tambah isi lain, boleh, tak ada masalah. Tapi guna dulu yang dia bagi. Takut isi yang lain tu awak rugi sahaja masa awak. Okey. Okey, bahagian mana nak menulis? Okay, nak menulis. Ini saya ambil yang asas saja Yang asas saja. Untuk cemerlang nanti saya akan tunjuk juga sikit. Okey. Untuk pendahuluan binaan 5 ayat contohnya. Ayat pertama awak masukkan tema. Sebab kita nak menjawab kan, menepati tema kan. Yang pertama masukkan tema. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga masukkan ayat tanya. Keempat masukkan contoh. Dan kelima ayat tugasan. Ayat tugasan tadi awak dah tahu tugasan kan? Masukkan saja ayat tugasan. Okay. Macam mana contohnya? Ini asas ya. Ayat tema. Pada era globalisasi ini 16 Mei merupakan hari guru. Okay, kita hari guru dari tema dia. Namun demikian sambutan hari guru semakin hilang tujuannya. Persoalannya kini, apakah tujuan sambutan hari guru? Ini untuk pendahuluan ya, asas saja saya bagi. Apakah tujuan sambutan hari guru? Okey, bila sebut persoalannya kini. Okey, yang pertama saya nak tegur sikit mungkin kesilapan yang biasa calon buat. Yang pertama bila sebut persoalannya kini, ayat apakah tu ayat tanya kan. Jadi tanda baca akhir tu kena ada tanda soal. Banyak kan calon dia lupa. Persoalannya kini, kesimpulannya. N2 jangan lupa. N2. Rumusan pun saya biasa jumpa N1 saja. Sayang awak. Tanda baca itu tanda ejaan awak salah. Okey. Ayat keempat ayat contoh. Antara contoh sambutan hari guru ialah guru memakai pakaian mengikut tema dan terdapat acara sukan untuk guru. Okey, contoh ni janganlah ambil isi. Ada boleh, kalau paling lemah pun boleh ambil isi tapi janganlah. Cuba elakkan. Bagi contoh yang lain yang awak tahu, yang awak alami. Memang awak alami kan sambutan hari guru, awak tahu apa yang berlaku. 5 tahun sekolah menengah, 6 tahun sekolah rendah, takkan tak tahu apa yang berlaku pada hari guru. Okey. Yap. Okey, ayat tugasan. Oleh itu, tujuan sambutan hari guru yang mewarnai fokus perbincangan akan dikupas untuk kepentingan bersama. 5 ayat untuk pendahuluan. Ada tema, ada ayat tanya, bagi contoh dan juga tugasan. Awak boleh letak tema, contoh, tugasan pun tak apa. Yang penting ini sebagai permulaan, asas untuk awak menulis. Okey, seterusnya. Untuk bina isi 5 ayat juga. Yang pertama, gunakan penanda wacana. Kedua, isi, mesti ada isi. Dengan isi, mesti mula dengan isi. Paling mudah lah kita ambil. Kemudian, uraian 5W1 hash. 5W1 hash. Okey, yang ketiga, ayat contoh. Ada contoh, jangan tak ada contoh nanti jadi umum. Kesan untuk kebat. Okey, boleh juga masukkan peribahasa dan ungkapan sebelum ayat penegas tu. Jadi dalam penggan isi awak ada 6 ayat, 7 ayat. Macam mana boleh jadi 7 ayat, 8 ayat? Awak akan kembangkan lagi ayat uraian tu. Yang pertama, ayat isi memang tidak dapat dinafikan bahawa uraian hal ini demikian kerana, ini permulaan dia. Contoh antara contoh, kesan secara tidak langsung, kesannya apa? Jelaslah bahawa. Okay, sebagai contoh daripada isi yang pertama tadi saya ambil. Memang tidak dapat dinafikan bahawa menghargai jasa guru merupakan tujuan sambutan hari guru. Okey, ambil isi. Okey, dah ada isi. Uraian. Hal ini demikian kerana kita ambil apa? Kenapa? Guru telah mendidik kita tanpa jemu sehingga kita mampu membezakan perkara yang baik, perkara yang betul dan salah dalam kehidupan. Contoh, kita mengucapkan terima kasih kepada guru selepas tamat kelas. Kesan, secara tidak langsung kita telah menunjukkan sikap menghargai seseorang yang telah banyak berkorban untuk kita. Penegas jelas bahawa sambutan hari guru membenarkan kita untuk menghargai jasa guru. Boleh masukkan juga peribahasa saya kata tadi. Jadikan 6 ayat. Uraian tambah lagi. Siapa, bila, di mana dan sebagainya. Dan penggan penutup, binaan 3 ayat, asas juga. Ayat rumusan sebagai mengulung segala yang telah diperkatakan, cadangan dan juga
harapan. Macam kita buat ni, rumusan juga sikit. Tapi kesimpulannya satu ayat. Karangan buatlah 3 ayat. Ayat rumusan tu 1 ayat. Ayat cadangan 1 ayat. Ayat harapan 1 ayat. Ya, saya tengok ada yang masuk ni. Okay. Sebagai menggulung segala yang telah dikatakan, terdapat banyak tujuan Hari Guru disambut setiap tahun. Semua pihak adalah berganding bahu bagai au dengan tebing dalam menjayakan sambutan Hari Guru bagi membalas jasa guru. Dengan ini diharapkan kita sentiasa mendoakan kesejahteraan guru agar mereka dapat terus menunaikan tanggungjawab untuk mendidik anak bangsa. Okey, 3 ayat. Tak tinggalkan kaki, maksudnya tak tinggalkan kesimpulan. Tadi ada kepala untuk pendahuluan, ada badan isi dan juga kaki untuk kesimpulan. Okay, saya tunjukkan contoh karangan yang boleh dikatakan cemerlang. Okay, untuk karangan bahagian ni cemerlang. Tengok pendahuluan. Okay. Hari Guru sedunia jatuh pada 5 Oktober setiap tahun. Sedunia jangan pelik. Okay. Namun negara kita menyambut Hari Guru pada 16 Mei setiap tahun yang sama tarikhnya dengan Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu kerana menerima cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran sebagai dasar pelajaran negara kita. Dokumen tersebut yang dikenali sebagai laporan razak. Kalau awak belajar sejarah ada kan laporan ni. Telah menjadi dasar pelajaran kebangsaan semenjak tahun 1956. Tema Hari Guru tahun ini ialah membina ilmu menyempurnakan akhlak. Okey, dia bagi tema tahun ni. Okey, tahun lepas apa tema dia kalau awak ingat? Okey, guru merupakan insan mulia yang mengajar dan mendidik murid-muridnya tanpa mengira masa, tenaga dan wang ringgit. Mereka ibarat lilin yang membakar diri demi memberikan didikan terbaik kepada pelajarnya. Seperti yang kita sedia maklum, Hari Guru disambut setiap tahun di peringkat sekolah dengan meriah oleh murid-murid dan guru-guru. Sesungguhnya guru haruslah dihargai kerana merupakan pencorak kepada kejayaan pelajar. Maka marilah kita lapangkan jiwa dan minda untuk menelusuri tujuan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah. Tengok ayat terakhir dia tu dia masukkan ayat tugasan. Isi yang pertama. Umum mengetahui bahawa Hari Guru disambut untuk menghargai jasa dan mengenang budi guru yang memberi didikan kepada kita. Okey, ayat pertama, ayat isi. Jasa guru boleh dibalas melalui ucapan Hari Guru, bersopan santun dan berbudi bahasa semasa bertutur dan memerlukan bantuan untuk meringankan beban mereka. Dia dah masukkan contoh. Ucapan Hari Guru tadi dekat dalam gambar dia kan. Okey. Ucapan yang diberikan yang berpaksikan kepada guru dapat menyedarkan murid tentang pengorbanan mereka dalam menjamin kecemerlangan murid dalam akademik. Murid akan berubah sifat dan tingkah laku agar tidak lagi menyusahkan guru. Penghargaan oleh murid-murid boleh dilakukan dengan sentiasa berdisiplin, mematuhi peraturan, memberi perhatian semasa di kelas dan melakukan kerja rumah guru agar tidak menimbulkan sebarang masalah terhadap guru. Murid-murid hendaklah menjaga tata sila dengan tidak meninggikan suara dan menjaga hubungan dengan guru-guru. Dengan membuat demikian, ternyatalah bahawa sambutan Hari Guru dapat membenarkan murid menghargai jasa guru. Ayat terakhir dia buat ayat penegas. Okay, dia tak letak peribahasa pengen pertama. Kita tengok pengen seterusnya. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa tujuan lain yang agak jelas adalah menggalakkan budaya penyayang. Okay, ayat pertama, ayat isi. Murid boleh mengambil inisiatif dengan membeli hadiah untuk guru sebagai tanda penghargaan terhadap didikan dan asuhan yang diberikan sepanjang ini. Okey, hadiah. Kita bagi tadi untuk kat dalam gambar. Hadiah yang diberi tidak perlulah mahal asalkan kita menunjukkan keikhlasan hati. Murid juga patut menziarahi guru di sekolah rendah dan bertanya khabar kepada guru mereka. Hal ini dapat mengekalkan kemesraan di samping mengeratkan lagi ukhuwah sesama guru. Murid-murid akan belajar untuk mengambil berat terhadap guru yang sakit dan membawa buah tangan semasa menziarahi mereka. Murid akan menyayangi guru dan seharusnya berusaha untuk mengembirakan dan membanggakan mereka sentiasa. Antara berpaksikan kebenaran yang disampaikan jelas bahawa sambutan Hari Guru disambut untuk menggalakkan budaya penyayang dalam kalangan pelajar. Seterusnya, pengan nombor 3, isi nombor 3, isi yang terakhir.
Sesungguhnya kita sedia maklum bahawa senario tersebut dapat juga dikaitkan dengan tujuan seterusnya, iaitu mengaitkan hubungan dengan guru. Okey, senario tu kita boleh anggap sebagai kosakata tinggi atau perasa indah sebab awak tak biasa guna dalam sebutan sehari-harian. Sambutan Hari Guru tersebut dimeriahkan dengan pelbagai acara yang melibatkan penyertaan guru-guru dan murid. Acara seperti tarian, permainan dan pertandingan sukan mampu mencetuskan kerjasama antara guru dengan murid dalam memenangi suatu acara. Sukan kan ada kan kita buat cikgu dengan murid. Melalui cara ini mereka akan lebih saling memahami dan sentiasa bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan pertelingkahan dan perselisihan faham. Murid juga boleh mencari alternatif untuk berkomunikasi melalui sistem pesanan ringkas SMS, internet atau guru untuk berhubung dengan guru-guru yang telah bersara atau guru sekolah rendah. Pasal guru jasamu dikenang, budimu disanjung. Ini macam ungkapan lah, dia masukkan bagi dapat isi yang ketiga. Jelas menunjukkan bahawa pengorbanan guru akan sentiasa dalam ingatan para pelajarnya. Dengan bertunjangkan kesahihan fakta hakikatnya, dapatlah kita simpulkan bahawa silaturahim antara guru dengan murid dapat dipererat lagi dengan acara sambutan yang diadakan pada hari guru. Okay. Satu sahaja peribahasa dia masukkan dalam penggan yang ketiga, isi yang terakhir. Kita tengok nanti markah dia berapa dia bagi. Sebagai menggulung segala yang dibicarakan, sudah terang lagi bersuluh bahawa memang terdapat banyak tujuan Hari Guru disambut setiap tahun. Guru merupakan insan yang mengajar dan mendorong kita ke arah kebaikan. Mereka diibaratkan lubuk akal lautan ilmu. Pengorbanan guru suka dibalas dengan segunung intan. Hadiah yang paling bermakna bagi membalas jasa guru adalah dengan menjadi murid yang berjaya dalam bidang akademik dan menjadi manusia yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Sebagai anak murid yang mengambil berat terhadap guru, kita perlulah sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka. Jasa mereka akan berada dalam ingatan kita kerana harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Tanpa guru, apalah kita. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menyambut Hari Guru yang bermakna ini. Lahirkan lagi dengan pantun. Ramai orang menanam padi, padi ditanam di dalam paya, banyak budi perkara budi mengguru dikenang selamanya. Kita tengok markah untuk karangan ini ialah berapa patah perkataan dia? Ialah 655 patah perkataan dengan jumlah markahnya 29/30. Hampir markah penuh bahagian A. Okey, apa itu markah penuh? Okey, kategori dia adalah cemerlang. 29/30, nampak? Atas, cemerlang atas kedudukan dia. Kenapa? Yang pertama, karangan menepati tema. Okay, bahagian A mesti menepati tema, ingat. Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas dan matang. Okay, huraian awak matang. Idea relevan tu awak, dia dah ambil, calon ni dah ambil isi yang dia bagi. Okay, mesti idea tu betul, relevan. Okay, cuma huraian dia sahaja yang akan bezanya matang atau tidak. Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat, penggunaan tanda baca betul dan tepat, ejaan mengikut sistem ejaan rumi baharu, penggunaan kosakata luas dan tepat. Kosakata luas tadi, guna apa? Senarionya. Peribahasa ada pada penggan yang ketiga. Yang saya tak tinggalkan. Wacananya lengkap, unsur bahasa yang digunakan bervariasi dan menggunakan ungkapan yang menarik. Cikgu, ada orang nak masuk. Ada lagi? Cikgu rasa. Ika atau Ika Shika. Okay. Itu untuk karangan bahagian A. Saya kongsikan bahagian A. Sekarang kita pergi bahagian B. Okay. Bahagian B beza sikit je. B kena pasti tema, format dan tugasan. Paling penting bahagian B ialah menjawab tugasan. Bahagian A tadi menepati tema. Okay. Ambil SPM tahun 2016. SPM tahun 2016. Tahun ni adalah penggunaan kebat sepenuhnya, kemudian dimasukkan. Tak apa. Kita ambil ini sikit-sikit. Okay, contoh soalan dia. Soalan yang pertama, contoh macam ni untuk awal analisis. Tema, format, tugasan. Okay, untuk bila baca soalan, cari tema, format, tugasan. Okay, bahagian B, baca ke-5 soalan. Baca ke-5 soalan dulu. Kalau awak nak jawab nanti, jangan terus pilih nombor 1 je. Kadang-kadang nombor 5 tu lagi senang lagi nombor 1. Baca ke-5 soalan. Pilih soalan yang paling mudah bagi awak.
Contoh soalan nombor 1, 2. Soalan 1 dengan 2 tu awak perlu analisis macam tu. Okey. Kalau awak dah yakin sangat, awak pilih soalan nombor 2, teruslah analisis soalan nombor 2. Okey. Soalan yang awak tak nak, awak tolak. Tapi penting untuk baca ke-5 soalan. Jangan terus tolak saja. Biasanya awak akan tolak soalan berformat, betul? Yang kedua kita galakkan. Dan yang kedua, awak akan tolak soalan yang berkaitan dengan antarabangsa. Ada negara-negara lain yang terlibat. Tu terlalu besar skopnya kan. Dua soalan tu kita akan tolak dulu. Soalan nombor 5 tolong jangan abaikan juga. Walaupun orang kata Komsas kadang-kadang susah, tapi kadang nombor 5 tu sekarang ni saya tengok 2-3 tahun ni, soalan nombor 5 tu seperti umum saja. Dia minta pengajaran apa yang awak dapat, apa sumbangan kita kepada sastrawan. Dia umum saja sebenarnya dah jadi. Jadi jangan abaikan juga soalan nombor 5. Lagi tak nak masuk? Tak ada? Cikgu, Ya? yang soalan nombor 5 tu kan, cikgu tak ingat lah exam bila dia keluarkan yang dia bagi pantun. Lepas tu dia suruh baikkan pantun tu macam mana? Soalan nombor bila? Nanti awak kalau jumpa soalan tu awak bagi tahu saya, nanti saya tengok. Okey. Okay. Okey cikgu. Okey. Kita perlu analisis juga soalan nombor 5. Tak boleh terus jawab je. Okey. Ni soalan nombor 1. Tadi soalan tadi tahun 2015 tu. Okey, sempena Minggu Keselamatan Jalan Raya peringkat sekolah, anda selaku pengurusi kelab telah diminta untuk memberi ceramah dalam perhimpunan sekolah. Tajuk ceramah ialah cara-cara mengurangkan risiko kemalangan jalan raya dalam kalangan murid. Sediakan teks ceramah anda selengkapnya. Tengok. Biasanya awak kadang-kadang teringat, dah memang ingat dah ingatan soalan nombor 1. Jawab tu soalan nombor 1. Sekali soalan nombor 1 ceramah. Format. Ambil kau jam. Kepala otak kan. So kita tengok, sebab saya kata kena tengok semua 5 soalan. Bukan terus pilih nombor 1 atau nombor 2. Okey. Kita analisis dulu. Apa tema dia? Okey. Tema dia tentang jalan kemalangan. Okey. Kemudian format atau tidak? Berformat. Jangan ni. Yang ni teks ceramah. Ceramah kena ada apa? Kata aluan. Dikata dalam perhimpunan sekolah, betul? Perhimpunan sekolah ada siapa? Pengetua, cikgu, kawan-kawan. Okay? Jadi kata hormat kat tengah-tengah tu panggillah guru-guru, rakan-rakan sekalian dan juga penutup. Itu je depan kat awak. Tengok ceramah tu dekat mana Tengok kalau buatkan format ceramah tu dekat mana? Kalau kat sekolah siapa dia punya hadir yang hadir. Kalau pertandingan ceramah, pertandingan lain juga format dia. Ada juri-juri, tuan hakim yang bijaksana kan. Tak mesti ceramah, kerana syarahan, pidato pun dalam bentuk pertandingan. Kalau pidato syarahan bukan dalam pertandingan, tak ada juri, tak ada hakim tau. Jangan main sebut je. Okay, walaupun awak dah hafal kan, awak dah hafal format, tapi situasinya berbeza. Okay, tengok tugasan dia. Cara-cara mengurangkan risiko kemalangan jalan raya dalam kalangan murid. Okay, awak dah tahu 3 ni, tema, format, tugasan. Dah tahu. Tugasan yang paling penting, cara-cara mengurangkan risiko kemalangan dalam kalangan murid. Kalangan murid. Jangan ambil umum. Murid. Maksudnya untuk kawan-kawan awak je. Awak nak bagi ceramah ni dalam bentuk nasihat untuk kawan-kawan awak. Awak berdiri depan pentas, dekat contohnya Dewan Budiman ke Dewan Bestari, depan tu kawan awak nak beri nasihat kat dia untuk ceramah tu. Okay, isi yang dicadangkan, okay, ni awak akan conteng biasanya dekat kertas soalan, conteng isi. Murid-murid mempunyai lesen kenderaan. Awak nasihatkan kawan awak perlu ada lesen kenderaan. Dan mempunyai kelengkapan yang cukup. Apa tu kelengkapan yang cukup untuk naik kenderaan? Kalau motosikal, apa? Topi keledar lah, kan? Janganlah tak ada, kepala lebih keras ke topi lebih keras. Macam tu bezanya. Okey, menyelera kenderaan mengikut masa. Maksudnya di servis, selenggara. Mau tayar, minyak hitam, mesti kena tukar. Ini awak nak nasihatkan untuk elakkan kemalangan. Kalau tayar tu botak atau licin, jadi bila cengkaman brek tu tak lekat akan mengakibatkan kemalangan. Okey. Macam kawan kita hari tu. Tongkat pun lupa nak angkat. Macam itulah contohnya kan. Tongkat motor pun lupa nak angkat. Itu pun mengakibatkan kemalangan. Itu ada benda-benda yang asas yang kena tahu. 4. Menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Jadi awak lebih baik datang sekolah dengan menaiki bas ke, van ke dan sebagainya daripada naik kenderaan sendiri. Risikonya lebih besar. Dan juga penguatkuasaan undang-undang ni dilakukan oleh pihak sekolah dan juga pihak polis, pihak berkuasa kita lah. Contoh isi.
Sebelum awak menulis dah receipt, jadi senang nak menulis. Okey, soalan nombor 2. Remaja kini terdedah kepada pelbagai cabaran hidup akibat pengaruh rakan sebaya, media massa dan budaya barat. Uraikan peranan ahli keluarga dalam membantu para remaja menghadapi cabaran-cabaran tersebut. Tema dia kita cerita tentang remaja. Senang juga nak tahu tema sebenarnya. Awak tengoklah perkataan tu ditulis 2 kali kat dalam tu. Remaja kini, para remaja. Berkaitan dengan remaja. Okey, format ada tak? Tiada. Sebab perkataan utama kat situ tulis uraikan. Okey, tiada. Format senang awak macam buat macam biasa saja. Apa tugasan dia? Peranan ahli keluarga dalam membantu para remaja menghadapi cabaran-cabaran tersebut. Peranan ahli keluarga. Siapa tu ahli keluarga? Mula dengan ibu, bapa, abang, kakak, adik, nenek dan datuk. Itu ahli keluarga. Itu ahli keluarga. Ibu, bapa, abang, kakak, adik, datuk dan nenek. Itu ahli keluarga yang paling rapat. Okay, kalau dari Islam yang boleh jadi saksi, jadi wali apa sebagainya, keluarga ni Kalau pakcik saudara tu dah jauh sikit. Okey, yang kedua tugasan dia cabaran-cabaran yang cabaran hidup yang dihadapi oleh remaja, dia dah bagi kat situ. Yang pertama, pengaruh rakan sebaya. Cabaran dia apa biasanya? Hisap rokok, melepak, merempit, sebagainya lah, ponting. Kan? Media massa, apa? Budaya media massa, cabaran dia apa? IG, Instagram tu apa? Awak terikut dengan dia punya cara hidup. Dan budaya barat. Apa tu budaya barat yang biasanya awak terikut? Okay, pakaian ke, pemakaian ke, lagi cara bercakap dia, kurang ajar, biadab, tu yang awak ikut. Itu sebagai contohnya nanti. Okay, isi. Apa? Ibu. Kita mula dengan bapa. Bapa memberi didikan agama kepada anak-anak. Ibu haruslah menjadi suri teladan kepada anak-anak. Abang berperanan mengawal perilaku adik di samping mengetahui pergaulan adik bersama rakannya. Kakak menasihati adik jika melakukan kesalahan. Adik memberitahu ibu bapa kesalahan abang atau kakak. Kalau awak lupa nak tulis ibu, abang, kakak ni semua, awak tulis ahli keluarga semua, awak tulis ibu bapa semua, pun karangan awak diterima. Tetap diterima, tetap awak menjawab. Cuma kita tak dapat nak bagi cemerlang sahaja. Okey. Pokoknya awak letaklah satu. 5 isi tu, tiba-tiba isi yang kelima awak teringat. Baru awak teringat nak tulis abang. Pun betul awak akan menjawab keseluruhan soalan tu. Jangan takut. Sebab tu perlunya semak. Bila awak semak, awak akan nampak kesilapan awak sikit. Jadi kalau salah sikit tu tak payah ubah semua. Awak gariskan, tulis yang atas dia, yang betulnya. Okey. Sebelum ni awak tulis semua ahli keluarga, tiba-tiba awak perasan sebelum masa semak, dia nak peranan ahli keluarga ada ibu, ada abang, ada kakak. Kan? Awak potong je saja, tukarkan abang. Satu penggan saja awak dah tukar, dia dah menjawab keseluruhannya. Okey. 3, sikap kurang prihatin terhadap alam sekitar telah menyebabkan berlakunya banjir yang membawa pelbagai kesusahan kepada banyak pihak. Berikan komen anda. Tema dia alam sekitar. Okey, format dia tiada sebab dia kata komen je. Berikan komen, tiada format, jadi senang bagi awak. Tugasan dia yang pertama, sikap kurang prihatin. Apa sikap awak yang menyebabkan banjir tu? Okey, yang kedua tugasan dia, kesusahan kepada banyak pihak ni, bila banjir apa yang berlaku? Contohnya macam tu. Okey, tapi dah tak ada sejak hari ni kita tak ada soalan macam ni, dah tak ada soalan yang dua bentuk, dua jawapan yang diminta. Yang isi yang pertama, perbuatan manusia membuang sampah ke dalam parit, longkang dan sungai. Okey, buang sampah tu adalah sikap. Isi yang kedua, penukaran hutan yang berluasa, itu adalah sikap kurang prihatin kita. Isi yang ketiga, sistem pembangkitan yang tidak diselenggarakan dengan baik, itu pun sikap kita. Yang keempat, projek pembangunan di kawasan bukit, itu pun adalah sikap. Okey, tugasan yang kedua yang dijawab sini adalah bila banjir apa yang berlaku yang susah. Yang pertama, kehilangan nyawa, cemaskan mati lemak. Kedua, kerosakan harta benda, rumah semua sebagainya. Ketiga, kehilangan atau kerosakan dokumen penting. Keempat, banjir juga akan membawa kepada penyakit. Maksudnya kesusahan yang awak alami. Daripada 5 isi, pilihlah 2 ambil sikap kurang prihatin, 3 ambil kesusahan atau terbalikkan pun tak apa. Kalau 4 pun tak apa, 1 saja awak jawab kesusahan pun boleh, tak ada masalah. Okey, soalan nombor 4, tahap kesedaran masyarakat tentang penyakit
Berbahaya yang mengancam nyawa manusia seperti barah, demam denggi, masa rendah, bincangkan. Bila jumpa soalan bincangkan, tiba-tiba kan macam ni, nak bincangkan apa? Uish, takut juga kan? Tapi kita berdoa tak adalah macam ni. 2-3 tahun yang belakang ni pun dah tak ada soalan macam ni. Ni tahun 2016, maksudnya dah 4 tahun dah tak ada soalan macam ni, bincangkan. Kita tengok tema dia apa dulu? Tema dia penyakit lah. Berkaitan dengan penyakit, berformat tak? Tak, tiada format sebab dia kata apa? Bincangkan je. Okey, tugasan. Bila dia bincangkan je, awak boleh bagi punca atau sebab, boleh juga bagi kesan, boleh juga bagi langkah-langkah, okey? Dan guna balik penyakit yang diguna seperti penyakit barah, demam denggi sebagai contoh. Okey. Langkah-langkah usaha-usaha jangan lupa kena ada pihak. Langkah-langkah usaha-usaha kena ada pihak. Siapa yang kena buat tu, jangan lupa. Okey, contohnya isi kurangnya ilmu kesihatan. Okey, punca. Kurangnya kempen kesedaran, tu punca. 3, sikap masyarakat. Okey. 4, kematian kehilangan nyawa, tu kesan. Letak pihak kerajaan media massa tu untuk usaha-usaha atau langkah-langkah. Ni kalau dibincangkan, awak boleh pilih. Awak nak jawab punca saja pun boleh, nak jawab kesan saja boleh, nak jawab langkah-langkah pun boleh. Nak gabungkan pun boleh. Okey, soalan nombor 5. Ni soalan nombor 5 tahun 2016. Saya kata nombor 5 ni tak susah, kadang-kadang senang. Golongan sastrawan banyak memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara melalui karya yang dihasilkan. Khususnya dalam pemupukan nilai-nilai murni, sumbangan para sastrawan ini wajar dihargai. Berikan pendapat anda tentang cara-cara menghargai sumbangan golongan sastrawan di sekolah. Dia minta cara-cara menghargai sumbangan saja, dia tak minta lain. Okay, tenang. Cara-cara usaha-usaha langkah-langkah kena ada pihak. Siapa yang kena buat. Dia bukan suruh tulis cerpen, dia bukan suruh tulis cerita. Jadi sebab tu saya kata baca ke 5 soalan, kemungkinan 5 ni lagi senang daripada soalan nombor 1 dan 2 tadi. Okay, kita analisis. Yang pertama temanya sastrawan atau sastra. Format ada tak? Tiada sebab dia minta pendapat, berikan pendapat kan. Tugasan, cara-cara menghargai sumbangan golongan sastrawan di negara kita. Letaklah pihak bila ada cara ni, kena ada pihak dia, siapa yang kena buat. Kerajaan, media, massa. Contoh isi dia, kerajaan bagi pingat darjah kebesaran bagi Datuk, bagi Datuk, Tan Sri dan sebagainya. Tun ke swasta, hadiahkan rumah atau tanah bagi kepada golongan sastrawan. Media massa buat filem, drama, dokumentari tentang kehidupan sastrawan masyarakat. Gitulah masyarakat membeli hasil kerja golongan sastrawan. Okay. Bila kita beli, kita hargai dia punya usaha dan dia pun dapat lagi buat buku dan sebagainya. Sekolah buat lawatan, kunjungan ke bertemu dengan sastrawan. Kita tak tahulah pengalaman dia dan sebagainya. Okey, sekian, terima kasih untuk hari ini. Saya nak tunjuk sikit karangan cemerlang. Sebelum saya habiskan. Contoh karangan cemerlang, ini saya dah tunjukkan 5.3. Tak apa saya kongsikan. Kenapa dikatakan karangan ni boleh dikatakan cemerlang? Okey, isi. Ini pengisi pengisi. Menulis pengisi, saya dah beritahu tadi kan. Yang pertama ada isi. Yang kedua, huraian. Yang ketiga, contoh. Yang keempat, masukkan kesan sebagai kebat. Yang kelima, masukkan peribahasa. Yang keenam, ayat penegas. Dan yang ketujuh, kalau boleh, perlu sangat untuk karangan cemerlang, masukkan kosa kata aras tinggi atau bahasa yang indah, bahasa yang menarik. Okey, tengok contoh penggan isi. Cara yang abdal untuk menggalakkan anak-anak menyertai aktiviti gotong royong ialah ibu bapa perlu menjadi suri teladan kepada anak-anak. Itu isilah. Hal ini demikian kerana ibu bapa merupakan guru pertama dan guru terbaik untuk anak-anak. Obligasi ibu bapa menunjukkan teladan yang baik terhadap anak-anak mereka akan mencontohi teladan yang ditunjukkan kerana bagaimana acuan begitulah kuenya. Okey, dah ada peribahasa. Sekiranya ibu bapa menunjukkan sudut yang buruk kepada anak-anak, maka mereka akan menjadi anak-anak yang tega pada malah lebih teruk lagi. Hal ini boleh dianalogikan sebagai anak burung yang baru belajar terbang daripada ibunya. Ibu bapa haruslah melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong di kawasan kediaman sama ada taman, perumahan atau kawasan kampung. Walaupun mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing,
Sebagai contohnya, ada contoh, bapa bersama-sama anak boleh mengecat pagar, menyapu sampah dan daun di balai raya. Selain itu, ibu memotong kuih muih dan anak-anak tolong menyusun piring kuih muih tersebut di atas meja untuk jamuan mereka yang hadir. Kesannya, ada kesan semangat gotong royong dapat dipupuk dalam kalangan anak-anak dan ibu bapa akan dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni. Sekiranya cara menggalakkan anak-anak menyertai aktiviti royong dapat dipupuk oleh ibu bapa, maka negara dapat melahirkan generasi yang bijaksana dan bekerjasama dalam mentadbir membangunkan negara ke arah kemajuan negara pada masa yang akan datang. Tegasnya, ayat penegas, contoh teladan yang terbaik daripada bapa mampu memupuk minat menyertai aktiviti gotong royong dalam kalangan anak-anak. Okey, inilah kosakata aras tinggi yang ada dalam penggan ini. Tega, apa maksud tega? Tidak dapat dilenturkan atau keras. Afdal, maksudnya lebih baik. Obligasi, maksudnya kewajipan. Okey, digunakan perkataan yang tak biasa awak guna. Okay, perkataan lain yang bukan yang awak guna dalam kehidupan sehari-harian. Itu kita anggap sebagai kosakata aras tinggi. Okey, mayang pada, keluarga, sebagainya. Okey. Okey, awak boleh baca. Yang penting yang pertama ada isi, huraian, contoh, kesan, peribahasa, ayat penegas. Untuk penggan isi. Penggan isi. 5 ayat, 6 ayat cukup. Okey. Cemerlang lagi, ubahkan menggunakan kosakata aras tinggi. Bahasa yang menarik. Awak boleh, ada internet kan, awak boleh cari sebenarnya dalam internet apa itu kosakata aras tinggi, ayat yang menarik awak boleh gunakan. Ingat 2 atau 3 perkataan boleh gunakan dalam karangan. Okay. Peribahasa, ingatlah peribahasa. Okay, kosakata yang digunakan dalam ni adalah keluarga. Sama je keluarga tapi digunakan bahasa lama. Wasilah, ikatan, uslub, yakni kaedah atau cara. Tukar je. Okay, dah habis. Okay. Okey. Sekian saja untuk kelas kita pada hari ini. Saya berharap awak mampu menulis karangan yang lebih baik selepas ini. Saya kongsikan sikit, awak dah ada teknik, awak dah ada cara, cikgu awak pun dah ajar, tak ada masalah sebenarnya. Okey. Cuma saya asasnya saja. Dengan bahagian A kita ulang sikit, bahagian A mesti menepati tema. Okey, kemudian ada pendahuluan, isi dan juga kesimpulan. Okey, dengan isi nak uraikan macam mana? Sama juga guna 5 ayat. Okay, bahagian B mesti menjawab tugasan. 5 isi untuk pastikan kita melebihi 350 patah perkataan. Untuk bahagian B, okay, dari pun saya ingatkan lagi, dapat kata soalan, analisis tema, tugasan, format dan okay, dapat saja soalan, analisis. Okey, bahagian A, bahagian B sama-sama. Jawab dulu bahagian B 90 minit. Kemudian 40 minit lagi baru jawab bahagian A. Okay. Jangan terus jawab bahagian A, jawab dulu bahagian B. Memang penting. 100 markah dengan 30 markah. Awak jawab bahagian B keseluruhan, betul semua, memang boleh lulus. Okay. Bahagian A awak jawab terbaiklah macam mana pun. 700 ke 1000 patah perkataan pun, nak lulus tu susah nak cakap sebab 30 markah. Kan? Jadi mesti seimbang. Bahagian A tu membantu bahagian B. Jadi mulakan dengan bahagian B. Jawab dulu bahagian B. Saya nak jawab tu, saya kata rangka karangan. Senangkan isi. Bagikan contoh. Masukkan peribahasa. Baru menulis. Jangan dapat isi, analisis, terus menulis. Isi tak ada. Dapat soalan, terus menulis. Isi tak ada analisis, terus menulis. Masalah kat situ nanti. Okay. Mulakan. Sekarang ni awak dah dapat banyak modul kan, dah dapat banyak soalan daripada guru awak kan sebelum ni. Cuba je buat. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting awak tahu teknik. Soalan akan berubah. Yang penting teknik. Kan? Okey. Semoga awak terus berjaya. Kalau ada masalah boleh berhubung dengan saya dan juga cikgu-cikgu PM awak yang lain. Kita jumpa pada masa yang lain. Okey. Terima kasih semua. Kelas kita pada hari ini tamat. Okey. Sama-sama. Okey. Terima kasih Cikgu Isa. Terima kasih, Cikgu.
Okay, Cikgu Isa nanti boleh simpan kita bagi pada murid yang tak join untuk hari ni. Okey, baik. Okay, terima kasih Cikgu Isa. Okey. Terima kasih cikgu. Ya, sama. Terima kasih Cikgu. Ya. Cantik pulau tu.